Sekolah elit SBP takkan guna whiteboard lagi. Sekolah harian biasa pun dah guna smartboard. Pelancaran 15 unit smartboard dekat SMK Aminuddin Baki Johor Bahru. Pengetua sekolah sendiri cakap yang smartboard ni sangat efektif dalam kelas. Dah 6 bulan diorang guna tapi tak ada langsung rosak. Tak ada pun yang skrin pecah, pen hilang ke, skrin tercabut ke. Jangan takut nak letak dalam kelas. SMK Aminuddin Baki pun dah membuktikan kehadiran pelajar semakin meningkat selepas menggunakan smartboard di dalam kelas. Dengar cerita, English School pun tengah riki smartboard nak lawan SMK Aminuddin Baki. Semakin maju. Dulu kita pakai whiteboard je dalam kelas. Hari ni kita dah pakai smartboard. Dulu murid kurang pendedahan tentang teknologi. Sekarang murid lebih pandai daripada cikgu. Letak smartboard dalam kelas tu macam dah biasa sangat. Penggunaan tak lain tak bukan untuk mudahkan cikgu untuk mengajar. Contohnya, cikgu lebih mudah untuk recap semula pengajaran yang sebelum ni. Sebab apa? Sebab boleh save. Kalau student tak faham, cikgu boleh je terus search dekat YouTube, tunjuk dekat murid dalam kelas. Itu je ke function smartboard? Tak. Smartboard boleh digunakan untuk meeting, robotik, waktu kurikulum, sukan, waktu perhimpunan. Kita gunakan smartboard ini sebaik mungkin. Berdasarkan klip video yang dipaparkan sebentar tadi, memaparkan situasi di mana teknologi cyber digunakan dalam pembelajaran dan pengajaran, bilik darjah, dewan kuliah dan sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa itu teknologi cyber? Teknologi merupakan aplikasi pengetahuan sains yang boleh memanfaatkan serta menyelesaikan masalah manusia yang dihadapi dalam kehidupan seharian. Cyber pula adalah perihal yang berkaitan internet ataupun komputer. Dalam meniti arus modernisasi dunia masa kini, penggunaan teknologi cyber merupakan wadah yang penting dalam membangunkan sistem pendidikan negara supaya duduk sama rendah berdiri sama tinggi bersama negara-negara maju dunia. Oleh itu, kajian yang dijalankan ini bagi mendiskusikan teknologi cyber dengan isu yang ingin diketengahkan adalah penggunaan teknologi cyber dalam sistem pendidikan negara, kelebihan dan kekurangan. Ayuh kalian semua, mari kita bincangkan perkara ini dengan selanjutnya. Objektif kajian kami adalah untuk mengenal pasti apakah kelebihan penggunaan teknologi cyber dalam sistem pendidikan negara. Yang kedua pula, mengenal pasti kekurangan penggunaan teknologi cyber dalam sistem pendidikan negara. Bagi metodologi kajian, kumpulan kami menggunakan metod kuantitatif, iaitu memperoleh maklumat daripada responden yang terpilih melalui pengisian Google Form. Para responden perlu menjawab beberapa soalan mengenai isu yang dibentang oleh kumpulan kami. Komuniti yang telah difokuskan oleh kami untuk menyelesaikan kajian ini adalah seramai 10 orang. 3 daripadanya terdiri daripada pensyarah daripada UNIZA. 3 orang lagi merupakan pelajar dari UNIZA juga dan 4 orang lagi adalah pelajar daripada UMT. Seterusnya, dapatan kajian terbahagi kepada 3 bahagian utama, iaitu yang pertama, demografi responden. Yang pertama adalah jantina, lelaki sebanyak 60% dan perempuan sebanyak 40%. Selain itu, umur 18 hingga 21 sebanyak 50%, 22 hingga 25 sebanyak 20% dan umur 30 ke atas sebanyak 30%. Etnik pula terdiri daripada berbangsa Melayu sebanyak 100% dan responden pula terdiri daripada UNIZA 60% dan UMT 40%. Akhir sekali, status responden pula terdiri daripada pelajar seramai 70% dan pensyarah seramai 30%. Untuk dapatan objektif yang pertama, kami mengedarkan 3 soalan secara kuantitatif
kepada 10 orang responden yang terpilih. Bagi soalan yang pertama, seramai 10 orang responden bersetuju bersamaan 100% dengan soalan tersebut, iaitu penggunaan teknologi cyber membolehkan accessibility kepada maklumat secara mudah. Bagi objektif kedua, iaitu kekurangan penggunaan teknologi cyber sistem pendidikan negara, kami juga telah mengemukakan 3 soalan secara kuantitatif. Bagi soalan pertama, seramai 9 orang yang setuju bersamaan dengan 90% dan 1 orang yang tidak setuju bersamaan dengan 10%. Bagi soalan menghadapi cabaran kesenjangan pendigitalan serta accessibility yang terhad terutama di kalangan pelajar dari kawasan luar bandar serta berpendapatan rendah. Bagi soalan yang kedua pula, seramai 10 orang yang setuju bagi soalan kebergantungan yang tinggi pada teknologi cyber boleh menyebabkan masalah apabila terlalu banyak masa yang dihabiskan di hadapan skrin peranti juga boleh menimbulkan risiko kepada kesihatan fizikal dan mental. Bilangan yang sama juga dicatatkan pada soalan yang terakhir, iaitu seramai 10 orang yang setuju bersamaan dengan 100%. Bagi soalan terakhir, iaitu penggunaan teknologi cyber dalam pendidikan boleh mengurangkan interaksi sosial secara langsung antara pelajar dan guru yang akan merencatkan perkembangan kemahiran sosial diri. Bagi perbincangan isu dan tanggungjawab sosial, cartapan menunjukkan jumlah peratusan bagi objektif 1, iaitu kelebihan penggunaan teknologi cyber dalam sistem pendidikan negara kita, dan objektif yang kedua, iaitu kekurangan penggunaan teknologi cyber dalam sistem pendidikan negara kita. Cartapan 1 membuktikan bahawa hampir 90% responden bersetuju dengan kebaikan penggunaan teknologi cyber, iaitu accessibility maklumat yang mudah, pembelajaran lebih menarik dan komunikasi yang lebih berkesan. Cartapai objektif 2 merujuk kepada dapatan kajian menunjukkan perkara yang sama. Hampir 90% daripada responden bersetuju dengan kekurangan penggunaan teknologi cyber ini. Antara kekurangan yang dihadapi dalam penggunaan teknologi cyber ini dalam sistem pendidikan kita adalah cabaran kesenjangan pendigitalan, kebergantungan yang tinggi dan juga mengurangkan interaksi sosial. Data dalam cartapai menunjukkan hanya 10% sahaja daripada jumlah keseluruhan responden yang tidak bersetuju. Secara keseluruhan, dapatan data daripada responden membuktikan teknologi cyber ini mempunyai kelebihan dan kekurangannya yang tersendiri dan perlu dibaik pulih untuk kesenangan semua pihak. Refleksi yang kami peroleh daripada dapatan kajian ini adalah, yang pertama, pihak kerajaan perlu sentiasa mencari jalan supaya pendidikan di Malaysia dapat dipertingkatkan dari semasa ke semasa. Bagi yang kedua, menyatakan bahawa dalam konteks pendidikan, teknologi maklumat merupakan satu rangkaian elektronik untuk mencari, mengumpul, menyimpan, memproses, menyalur dan menyampaikan maklumat secara efektif, pantas dan banyak untuk membantu proses pengajaran dan pembelajaran daripada Ahmad Fuad 2003. Pendekatan penggunaan ICT dalam proses pengajaran dan pembelajaran memperbolehkan bilik darjah bertemu dengan dunia nyata serta membolehkan pelajar-pelajar meneroka dan mencari maklumat. Penggunaan teknologi maklumat dalam pengajaran dan pembelajaran sedikit banyaknya sudah pasti akan mengubah corak pendidikan masa depan dan tingkah laku kanak-kanak. Sebagai kesimpulan, dalam kegairahan menggunakan teknologi cyber dalam pendidikan, kita harus berwaspada terhadap bahaya dan kesan negatif akibat penggunaan yang tidak terkawal. Sebagai kesimpulan, Walau apapun pandangan kita, penggunaan teknologi cyber dalam pengajaran dan pembelajaran sedikit sebanyak sudah pasti akan mengubah corak pendidikan pada masa akan datang dan tingkah laku para pelajar serta mahasiswa. Oleh itu, pengawalan dan pengawasan yang rapi harus diberikan apabila menggunakan teknologi canggih ini. Penggunaan teknologi cyber dalam sistem pendidikan negara juga telah membuktikan bahawa telah terdapat kelebihan dan kekurangan yang tersendiri.
Good. Okay. So I'm sure we can have that remedy, Sam. Hello, sir. What are you talking about? I think I don't even understand what are you talking about. Could I have a mover for the minutes to be received? The Mike Peter, Andrew Brown. Masuk. Assalamualaikum, Wan. Waalaikumsalam. Hai Haziq. Hai, awak buat apa ni? Saya tengah menulis nota dan cek maklumat dalam buku rujukan ini. Kenapa awak masih menggunakan buku rujukan ini dan cari satu persatu sedangkan kita mempunyai laptop, komputer, telefon dan lain-lain? Saya tak mampu ada gadget macam awak. Ya ke? Tapi awak tak tahu ke yang sekarang ni pihak kerajaan telah pun memberi banyak bantuan kepada golongan yang berkelayakan. Contohnya seperti peranti siswa. Oh ya ke? Adakah ia berkualiti? Semestinya ianya berkualiti untuk kita sebagai seorang mahasiswa. Saya tidak dapat pendedahan pasal perkara ini. Kesiannya. Mari saya tolong awak untuk isi borang dalam talian. Jom. Jom. We're so dysfunctional, but still inseparable. Yeah, we just never get it right. You don't think I know what you've done, but when you call me baby, I know. Tab ataupun laptop. Yang kedua, kita kena fikir apakah kabel-kabel atau alat-alat yang kita perlukan untuk menjadikan PDPC kita dalam kelas hari itu berjalan dengan lancar. Okey. Jadi kalau Cikgu Guna sendiri, Cikgu suka gunakan yang tanpa wayar. Cikgu Guna suka Cikgu Guna kalau dalam kelas Cikgu Guna sendiri suka gunakan PDPC bila guna tab. Terutamanya Cikgu Guna tak suka ada wayar-wayar yang boleh membataskan pergerakan. Sebab bila mengajar, Cikgu Guna suka round table, lihat jawapan pelajar, mengambil gambar jawapan pelajar dan seterusnya menayang kepada pelajar-pelajar yang lain. Jadi apakah bahan-bahan yang Cikgu gunakan? Okay, yang pertama, kalau Cikgu nak guna yang wireless, kita tak nak ada apa-apa kabel yang menghubungkan iPad Cikgu ataupun tab Cikgu kepada kabel tadi. Cikgu perlukan satu device yang boleh memberikan connection secara wireless. Iaitu Cikgu guna beli yang murah je, iaitu Mira Screen. Mira Screen ni boleh dijual di mana-mana saja, sama ada KB Mall ataupun mana-mana kedai komputer. Dan harganya macam-macam, ada yang RM50, ada yang RM80, ada yang RM100 lebih. Yang tu tak boleh nak cakap kenapa. Tetapi yang ni bagi cikgu dah guna dalam 2 tahun kot, 2 tahun ataupun 3 tahun. Mira Screen ni bagi cikgu tak ada masalah lah. Bagi memastikan ekosistem ini kekal responsif seiring dengan perubahan global, dasar dan inisiatif yang memudah cara pembangunan dan pengomersialan teknologi tempatan, peningkatan kemahiran dan pemekasaan bakat perlu diperkukuhkan
menerusi Pelan Hala 7 di peringkat nasional. InsyaAllah dengan adanya Pelan Hala 7 yang jelas, ekosistem teknologi yang dapat diperkasakan, kita yakin seterusnya ia akan menarik pelaburan strategik dan kolaborasi strategik perdagangan baharu. Saya dengan ini dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim melancarkan 5 Pelan Hala 7 teknologi negara. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cepatlah buat. Kita cut je nanti.